Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Felkra dan salam perpaduan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatar ridha wa ta'an ashabir ridha ridha. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin al-lazi tanhalu bil-qad وتنفرج بالقرى وتطلب بهوائج وتنال برغائب وأصل الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل مهمة. Yang berhormat Datuk Hajah Ubiah Wang, Timbalan Menteri KKDW Orang Sarawak, kita berikan penghargaan. Saudara Mahrizal Helmi, TKSU Pembangunan KKDW. Kenapa tak tepuk? CEO kita Datuk Maroni Zakaria. Rakan-rakan dari KKDW, sahabat saya Datuk Sabari Misran, pengurusi koperasi serta Felkra Berhad, pengurus besar kumpulan wilayah dan juga anak syarikat, fungsi NGO, warga KKW dan warga Felkra, rakan-rakan media, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya berada buat kali kedua di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya apabila saya dijemput oleh koperasi, dan kali ini secara resminya saya bertemu dengan saudara-saudari di Ibu Jawab Felkra ini. Saya meneliti dengan penuh perhatian dan penghayatan terhadap taklimat yang telah diberikan oleh grup CEO tadi. Jelas sekali bahawa transformasi 1.0 yang berhijrah kepada transformasi 2.0 adalah merupakan paradigm shift atau ajakan paradigma yang telah dirancangkan oleh CEO, lembaga pengarah dan tenaga pengurusan serta sokongan di Felkra dan anak-anak syarikatnya. Biarpun transformasi 2.0 itu memberikan beberapa lakaran utama untuk menganjakkan minda bagi merubah pertanggungjawaban sosial dan juga keberuntungan dalam komersial harus seiring dan sejalan. Namun pada hemat saya, Felkra yang telah tertubuh pada tahun 1966, di mana pendirinya adalah pemacu pembangunan dua bandar ketika itu, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin. Saya melihat sebagai sebuah badan kanun yang telah dihijrahkan sebagai sebuah badan korporat, ianya harus terus menerjemahkan pertanggungjawaban sosial Felkra kepada peserta-peserta yang jumlah isi rumahnya melebihi 100,000 dan penglibatan ahli-ahli keluarga tidak kurang daripada 500,000. Kita harus melakukan
segmentasi, kerana kita lihat daripada lebih 200 hektar tanah-tanah yang dikendalikan pengurusannya oleh Feltra dalam 3 sektor yang telah disebutkan, memperlihatkan potensi Feltra cukup besar. Untuk itu, saya ingin menyarankan supaya transformasi 3.0 mesti dirancang dan dilakukan. Bagi melihat bahawa Feltra bukan hanya sebagai sebuah badan korporat yang terus memberikan keberuntungan kepada peserta melalui pertanggungjawaban sosial dan komersial. Ianya harus menjadi sebuah badan korporat yang didukung oleh lebih 100,000 peserta menjadi sebuah konglomerat yang membantu kerajaan dan rakyat dari segi food security. Food security ini memang telah menjadi asas kepada aktiviti komersial Feltra. Dan pada hemat saya, kerajaan harus dibantu supaya pengimportan bahan-bahan makanan yang jumlahnya terlalu besar harus diganti dengan pengeluaran makanan dari Feltra dan lain-lain agensi ataupun ladang-ladang komersial pihak swasta. Telah tiba masanya bagi pengurangan pengimportan ini, bukan saja bagi mengurangkan pertukaran wang asing yang akan akhirnya meletakkan Malaysia sebagai negara yang tidak mempunyai perimbangan dari segi pertukaran wang. Untuk itu, Feltra harus mempunyai hala tuju baharu di dalam transformasi 3.0 ini. Dan datanglah kepada saya untuk saya menjadi fasilitator bagi memperkasakan program-program yang ada pada Feltra. InsyaAllah kita mempunyai sekurang-kurangnya 4 tahun untuk menterjemahkan pelaksanaan transformasi ini, yang kita fokuskan kepada kecukupan makanan, penghasilan daripada Feltra. Saya lihat potensinya cukup besar. Cuma kita harus memfokuskan semula bahawa cabaran-cabaran yang telah dibentangkan oleh grup CEO tadi, CEO kumpulan tadi, memperlihatkan satu realiti cabaran dalaman dan luaran yang harus kita depani permasalahan ini dengan tanpa melupakan pertanggungjawaban sosial dan memberikan keberuntungan komersial ditambah dengan sumbangan dari segi pengeluaran food security. Maka perimbangan 3 elemen ini harus kita lakukan dengan kadar cukup segera, tanpa kita melakukan ketiga-tiga elemen ini dengan melihat bahawa Feltra harus terus memperolehi suntikan dana dari kerajaan. Feltra harus berdiri sendiri. Feltra harus self-sufficient. Feltra menggunakan dana dalaman untuk melaksanakan semua program-programnya tanpa meletakkan kebergantungan dana kepada kerajaan. Ini cabaran kita sebenarnya, tetapi saya yakin Feltra mampu melakukannya dalam waktu terdekat.
Saya lihat ada penstrukturan dari segi pinjaman dana daripada kerajaan 1 bilion. Ini smart move yang pernah dilakukan dengan 0.97 bilion yang dijadikan conversionnya kepada equity. This is very smart move. Saya ucapkan tahniah kepada pihak pengusaha. Pada hemat saya, banyak lagi dari segi corporate move and corporate restructuring yang boleh kita lakukan. Tetapi kita harus belajar daripada pengalaman sebuah JLC yang disenaraikan, akhirnya ia berhadapan dengan permasalahan yang cukup besar. Belajar dari kesilapan yang dilakukan oleh badan itu. Felcra harus Felcra harus terus memberikan keberuntungan pada peserta. Felcra harus membantu kooperasi peserta Felcra supaya ketirisan tidak berlaku di luar. Dan saya telah memberitahu pengurusan kooperasi pun amanah, jujur dan ketulusan mesti dilakukan. Begitu juga pesanan saya untuk saya ingatkan diri saya dan kita semua. 3 elemen itu mesti dilakukan. Biarpun kita disimbahkan dengan pelbagai keaiban tentang negativity terhadap diri kita atau kumpulan kita, baik secara individu, itu adalah perancangan jijik daripada seseorang atau sekumpulan orang yang mahu meruntuhkan institusi dan organisasi mengikut teori domino. Tapi jelas bahawa perancangan itu tidak berjaya, kerana apabila kita menjaga agama Allah, saya pasti Allah akan menjaga kita. Saya pasti dan pasti. Untuk itu, kita harus kembali pada the underlying important elements. Mesti ada perimbangan di antara niat ukhrawi dan niat duniawi. Perimbangan antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik ila akhir ayat. Can never go wrong kalau kita melakukan perimbangan itu. Maka saya mohon Felcra daripada pengurusinya yang insya-Allah telah saya umumkan, tetapi penangguhan dilakukan untuk diselaraskan pelantikan semua agensi-agensi kerajaan. Tapi saya yakin kombinasi antara lembaga pengarah, pengurusan, pegawai-pegawai, tenaga sokongan, pihak koperasi, pihak belia, wanita Felcra dan juga anak-anak Felcra, saya amat yakin Felcra akan berada di garisan hadapan. InsyaAllah ini bukan lawatan kali pertama dan akhir saya ke Felcra. Kalau tadi dipersembahkan the success story, cerita-cerita kejayaan, saya akan datang lagi untuk melihat kejayaan-kejayaan baru Felcra dalam waktu terdekat. Saya akan bantu, saya akan menjadi pemudah cara, facilitator, dan insyaAllah saya tidak akan pernah menggoncangkan mana-mana sampan untuk terkeluar muatan dari sampan itu. Yakinlah, kalau kita bekerjasama, there will be never rocking the boat, asalkan kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk organisasi kita, iaitu Felcra sendiri, dan demi rakyat keseluruhannya, insyaAllah.
walaupun ini majlis taklimat bersama dengan saya dan juga Timbalan Menteri daripada Sarawak sanggup meninggalkan lawatannya amat berhormat Perdana Menteri demi Feltra. Kita berikan tepukan bergemuruh kepada pengurusan Feltra, pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai Feltra keseluruhannya. Tenaga sokongan Feltra ucap terima kasih banyak-banyak dari seluruh negara. Terima kasih kepada Koperasi Feltra, kepada wanita Feltra, belia Feltra dan anak Feltra generasi kedua, insyaAllah. InsyaAllah bulan puasa akan sampai. Saya mahu berbuka puasa dengan warga besar Feltra. Jazakallah khairan kathira. Terima kasih banyak sama-sama saya untuk rakan-rakan media. Saya ucapkan terima kasih datang, dan I would like to underline again, transformation 3.0 is our way forward, new way forward. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.